Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sambungan kita untuk malam ini dari surah Maryam ayat 60 ayat 64. Ayat 64 surah Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا
wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiya. Dan berkatalah bagi pihak malaikat, tidaklah kami turun dari semasa ke semasa melainkan dengan perintah Tuhanmu. Ada sebablah kenapa timbul kata-kata ni. Jibril mengatakan bahawa kami malaikat tidak turun kecuali dengan ada perintah daripada Allah. Kita akan lihat nanti apa sebab timbul sebab kepada turun ayat ni, ada cerita di sebaliknya. Lahu ma baina aidina, baginya, yakni kepunyaan Allah jua segala yang ada di hadapan kami, wa ma khalfana, yang ada di belakang kami, dan apa yang ada antara kedua-duanya. Hadapan tu merujuk pada fi zamanil mustaqbal, segala yang akan berlaku pada masa depan itu di bawah kuasa Allah. Apa yang akan berlaku, apa yang telah berlaku sebelumnya, dan apa yang sedang berlaku sekarang ini pun adalah milik Allah. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhan kamu itu lupa untuk menurunkan apa-apa perintah melalui kami malaikat, kata Jibril. Dia ada sebab lah, ada sebab kepada turun ayat ni, kerana Nabi tertunggu-tunggu beberapa hari Jibril tidak datang, sedangkan baginda dah berjanji untuk memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan oleh orang-orang yang bertanya dari kalangan kaum musyrikin. Kita akan tengok nanti. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, dialah Tuhan yang pemilik bagi langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, apa yang ada antara kedua-duanya. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi, maka sembahlah dia dan bersabarlah dalam melakukan ibadat kepadanya. Hal ta'lamu lahu samia, adakah kamu mengetahui ada sesiapa yang setanding, yang sama dengannya? Ada persoalan di situ. Baik, masuk pada cerita yang lain. Wa yaqulul insan, dan berkatalah manusia. Siapa manusia di sini? Manusia yang ingkar, yang kafir, berkata, a idza ma mittu, adakah apabila aku sudah mati, la saufa ukhraju hayya, nanti aku akan dikeluarkan daripada kubur dalam keadaan hidup. Timbul persoalan, mereka bertanya. Lalu Allah Ta'ala soal balik, awala yadhkurul insan, dan adakah manusia itu tidak ingat, adakah mereka sudah lupa, anna khalaqnahu min qabl, bahawa kami telah menciptakannya sebelum ini, walam yaku syai'a, padahal dia ni tak ada apa-apa, tak ada apa satu. Adakah mereka meragui adanya kehidupan selepas kematian, padahal asal dulu mereka itu tiada. Fa wa rabbika, maka demi Tuhanmu ya Muhammad, lanahsyurannahum, kami akan himpunkan mereka itu, mereka orang-orang yang kafir, termasuklah wasyayatin, syaitan-syaitan, thumma lanuhdirannahum, kemudian kami akan bawa mereka, dihadirkan mereka untuk berada haula jahannam, di sekeliling neraka jahannam, dalam keadaan jithiya, berlutut. Kenapa disebut berlutut? Adakah mereka tak ada kaki? Tunggu jawapannya seketika nanti, akan ada. Ini baru terjemahan, kita tak baca tafsirnya lagi. Thumma lananzi'anna min kulli syi'ah, kemudian kami akan cabut, akan ambil daripada setiap golongan pengikut. Perkataan syiah dalam bahasa Arab dengan maksud ada pengikut dalam setiap golongan, dalam setiap puak. Ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya, siapakah di antara mereka yang sangat-sangat itiyya, sangat derhaka, sangat kuat menentang Allah, Tuhan yang bersifat Ar-Rahman. Thumma lanahnu a'lam, kemudian kami benar-benar mengetahui, kami lebih tahu. A'lam itu dia punya dalam bentuk apa dia, tafdil, bagi menyatakan lebih. Thumma lanahnu a'lam, dalam bentuk isim tafdil, menyatakan yang lebih.
Kenapa tidak disebut summa la nahnu na'lam? Sebab a'lam di sini bukannya saya tahu, lebih tahu. Kalau saya tahu pun a'lam juga, lebih tahu pun a'lam juga. Kemudian adalah kami lebih tahu tentang orang-orang yang mereka itu lebih aula biha, lebih utama dengan neraka untuk disilia, untuk dibakar, untuk dibawa ke dalam api neraka. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada sesiapa pun dari kalangan mereka melainkan semuanya akan wariduha, akan melintasinya. Wariduha, warada wurud. Dia ada dua maksud, kita akan tengok nanti. Wurud dengan maksud dukhul, masuk. Wurud dengan maksud murur, melintasi. Dia ada dua maksud, kita akan tengok dalam tafsir nanti. Kana ala rabbika hatman maqdiyya, adalah perkara itu sesuatu yang hatman, semestinya terlaksana oleh ketetapan Tuhan. Maksudnya setiap orang manusia dia akan melintasi neraka jahanam. Kedudukannya macam mana kita akan tengok dalam tafsir ayat ni. Ayat ni sangat mengerikan. Kalau kita boleh pakai ni, ayat yang sangat-sangat mengerikan, tak terlepas semua manusia. Disebut pula dengan hadis-hadis Nabi, gambarnya Allahu Akbar, sangat menggetarkan jantung hati kita. Summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharul zalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim berada di situ dalam keadaan berlutut. Dua kali diulang, tadi ada dah sekali jithiya. Ini apa maksud jithiya? Kita akan tengok penggunaan, sebab dalam Quran ada satu surah dinamakan surah Al-Jathiyah. Manusia pada hari kiamat berada dalam keadaan hina, wa tara kullu ummatin jasiyah, berlutut. Baik, kembali kepada ayat 64. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Ayat ini sebenarnya menceritakan kata-kata malaikat Jibril apabila Jibril alaihi salam tidak turun beberapa hari. Tanazzal merujuk kepada turun semua. Kelantan kata turun semua. Dia turun bukan kata turun sekali, turun lepas tu tak ada amat, lepas tu turun pula, digi pula, lain kali turun pula. Tiba-tiba beberapa hari tak mari-mari. Jadi dia kata tidaklah kami turun dari satu ketika kepada ketika yang lain. Tanazzal maksud an-nuzul ala muhlin, turun untuk tempoh-tempoh tertentu. Waktan ba'da waktin, satu waktu demi satu waktu yang lain. Ayat ini menceritakan kata-kata Jibril. Kami di sini bukan merujuk kepada Allah, kepada Jibril. Sebab hikayatan an qauli Jibril hina istabta'ahu Rasulullah. Ketika menceritakan kata-kata Jibril ketika Rasulullah merasakan lambatnya turun Jibril, apabila baginda ditanya oleh kaum musyrikin tentang tiga perkara. Pertama tentang kisah Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, dan tentang Ruh. Zulkarnain dan juga kisah Ashabul Kahfi dah dijawab dalam surah Al-Kahfi sebelumnya. Ruh tu dijawab dalam surah Al-Isra di akhir tu. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Jadi bila mari soalan ni, walam yadri, Nabi pun tak tahu jawapan. Tak tahu ma yujib, apa yang perlu dia jawab. Dan dia terlupa untuk menyebut insya-Allah. Jadi bila demo ni mari tanya tiga kali, Nabi kata ginilah, mari semula-semula, mari esok tak apa. Sekatu je, tanpa menyebut insya-Allah. Disebabkan tidak sebut insya-Allah, tunggu Jibril tak mari. Sedangkan Nabi mengharapkan Jibril turun beri jawapan. Wa raja'an yuha ilaihi fihi, dan dia mengharapkan bahawa diwahyukan untuknya jawapan bagi soalan tadi. Fa abta'a alaihi, maka lambatlah turun. Satu riwayat sebut tidak turun selama berapa hari? Seminggu, 10 hari, 2 minggu, sebulan. Ada soalan objektif pula. Kisah lambat turun Jibril ini membawa kepada ejekan kaum musyrikin. Dia kata, ya Muhammad, Tuhanmu tak caw kamu mudah. Sudah lama sekali ini. Hingga membawa kepada turunnya surah Wadduha. Ma wadda'aka rabbuka
Wa ma qala, Tuhanmu tidak membiarkanmu dan tidak meninggalkanmu bersendirian. Dikatakan bahawa Jibril tidak tunggu selama 15 yauman, 15 hari. Lama. Kita kalau nunggu muda-muda ni, tak usah kata 15 hari, 2-3 hari pun rasa gelisah dah. Lambat. Apatah lagi yang ditunggu itu adalah kalau orang yang sangat rapat. Sebab Nabi dengan Jibril ni sangat rapat. Sangat rapat. Kalau banyak hari tak jumpa, dia akan rasa syauq, ada rasa kerinduan. Rindu lama tak jumpa. Tapi Jibril kata dia bukan boleh turun main-main gitu, suka-suka hati dia. Dia ada urusan dia, kerja dia. Jadi dia turun sebab nak menurunkan wahyu. Jadi tak ada wahyu, tak ada perintah untuk dia turun, tak ada lah. Baik. Melainkan turunnya dia illa bi amri rabbik, dengan perintah Tuhan kamu, iaitu dengan perintah daripada Allah, dengan kehendaknya, ala ma taqtadihi hikmatuhu, mengikut apa yang dikehendaki oleh hikmah kebijaksanaannya. Kalau tak ada keperluan, tak turun, tak ada. Lahu ma baina aidina, lahu ni lillah, bagi Allah Ta'ala apa yang berada di hadapan kita. Di hadapan maksudnya fi zamanil mustaqbal, merujuk kepada urusan yang akan berlaku pada masa depan, ataupun wa ma khalfana wa ma wara'ana minaz zamanil madhi, apa yang telah berlaku di belakang kita, merujuk kepada masa lepas. Jadi urusan hak lepas dah, urusan yang akan datang itu bukan urusan kita, itu hak Allah. Kita hanya buat apa yang dia suruh. Apa yang telah berlaku, apa yang akan berlaku, termasuklah wa ma baina dzalik, apa yang ada antara dua tu, hak dulu dan sekarang, hak dulu dan akan datang, iaitu sekarang ni. Al-hadir adalah kepunyaannya. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhan kamu itu lupa nasiyan tarikan laka, dia lupa lalu dia meninggalkan kamu dengan ditakhirkan, dilambatkan wahyu. Bukan begitu, ada sebab yang lain. Baik. Itu satu pendapat. Tadi sebut berapa? 15 hari Jibril lambat turun. Ikrimah mengatakan abta'a Jibril fin nuzuli 40 yauman. Jibril telah terlambat turun sebab tidak diizinkan turun selama 40 hari. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kepada Nabi, kan dalam ayat telah kita baca dulu, surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wala illa an yasha Allah. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu nak buat esok, inni fa'il, tak apalah aku akan buat benda tu, garanti aku akan buat. Jangan kata gitu, illa, kecuali dilapik kata-kata tadi dengan ayyasha Allah, bahawa Allah Ta'ala menghendaki. Maksudnya kita sebut insya-Allah. Insya-Allah tu bukan janji. Ada setengah kata tak ada sebut insya-Allah main-main. Jadi kita berjanji sesuatu yang kita tak pasti kita boleh buat, tak boleh buat, kita sebut insya-Allah. Tapi kalau kita dah yakin memang tak boleh, maka kita tidak perlu memberi harapan yang palsu kepada orang lain. Dia kata esok selesai pergi rumah bawa makan sikit, kita tahu dah esok tak lagi, memang tak lagi, sebab kita malam ni nak pergi lain, lusa bawa kelik, kita berkata insya-Allah. Itu tak boleh, sebab tu dah confirm dah, kita tak ada. Tak perlu kita memberi harapan palsu kepada dia. Dia pun dah agak tunggu siapa juga. Kita pun telefon, hamba tak ada di rumah ni, tak apa-apa kau main kata insya-Allah. Tak boleh salah. Insya-Allah ni sesuatu yang kita rasa kita boleh, tapi tiba-tiba last minute tak boleh. Sesuatu yang kita yakin memang tak boleh awal-awal, tak perlu sebut insya-Allah. Itu dah disalah guna insya-Allah. Pada keyakinan kita lah. Kemungkinan kita boleh buat doa dan kita kata kita tak lagi sebab esok ada urusan. Okey. Kecuali lah kita kata tiba-tiba urusan tu terpaksa dibatalkan, insya-Allah hamba kaki. Itu lain. Dia ada al-istisna'u, pengecualian. Sebab kita ihtimal sesuatu yang untuk mustakbal akan datang, kita tak tahu. Sama ada hak kita nak buat tu jadi kan tak. Cuma dalam zimmah, dalam diri kita, kita yakin kita boleh buat. Setakat ni kita boleh buat. Jadi kemungkinan besar
hak permintaan tuan rumah segi rumah dia tadi kita rasa kita ada harapan kita kena boleh pergi. Maka kita mengatakan kemungkinan maaf hamba tak boleh pergi sebab tak ada di rumah pergi tempat lain. Tapi kalau kita sebut insya-Allah dalam zimmah kita yakin kita tak boleh pergi, maka ini nak kata macam mana? Tak kena dengan adab. Cuma dalam perkara hak diyakini boleh, perkara yang kita masih tidak pasti boleh atau tak boleh, memang kita kena sebut insya-Allah. Contoh tadi bila orang musyrikin tanya tentang kisah apa tadi? Ashabul Kahfi, Zulkarnain dan Ruh. Ketiga-tiga jawapan tadi Nabi tak ada. Dan Nabi pun tak tahu Jibril akan mai ke tak malam ni, esok tak tahu. Jadi bila tak tahu, tak ada dalam pengetahuan, maka lebih baik dia sebut insya-Allah. Tiba-tiba dia terlupa. Bila terlupa, wadhkur rabbaka idza nasita. Ingatlah kepada Tuhanmu bila kamu terlupa. Sebenarnya bila kita terlupa kena sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Saya tak tahu adakah dalil yang khusus bila terlupa sesuatu kita pun selawat kepada Nabi. Ada setengah orang terlupa, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Selawat itu tidak salah. Tapi dari segi dalilnya kita tak jumpa dalil kalau terlupa sesuatu kita pun memikir, kita pun selawat. Sebab nas Quran hanya sebut umum, wadhkur rabbaka idza nasita. Sebutlah nama Tuhan. Bismillah kan? Ya dah juga. Subhanallah, Allahu akbar, masya-Allah. Apa-apa sebutan yang membawa kepada zikrullah, ingat kepada Allah, maka termasuk dalam ayat wadhkur rabbaka, sebutlah nama Tuhanmu, ingatlah kepada Tuhanmu idza nasita, bila kamu terlupa, tak ingat. Baik. Kemudian dalam riwayat daripada Ibnu Abbas, anna Quraisyan, apabila kaum Quraisy bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ashabul Kahfi, Nabi tak boleh jawablah sebab ini urusan hak berlaku pada umat zaman dulu. Lalu wa makatha 15 lailah, maka beradalah baginda menunggu jawapan daripada Jibril selama 15 malam. Tak turun wahyu, tak sampai-sampai. Apabila Jibril turun, lalu Nabi kata abta'ta, kamu lambatlah. Lambat turun. Jibril ni kalau turun semesta dia cahaya, bukan lambat pun. Tapi dia tak dibenarkan turun kecuali apabila Allah Taala mengizinkan turun. Sebab tu dia kata wa ma natanazzal, tidaklah turunnya kami kecuali dengan perintah daripada Tuhan. Riwayat yang lain juga daripada Ibnu Abbas mengatakan Jibril alaihi salam uhtubisa anhu sallallahu alaihi wasallam ayyama. Nabi Jibril ditahan daripada jumpa Nabi beberapa hari. Ketika Nabi ditanya tentang 3 soalan tadi, padahal baginda tak tahu jawapannya, fahazina washtadda alaihi dhalik, maka duka cita dan terasa beratlah apa yang ditanggung. Dah orang musyrikin nak jawapan ni, Nabi nak jawab tak boleh. Nak tunggu jawapan, Jibril tak mari. Belah mana? Ini kita banyak berdepan dengan ujian kadang-kadang. Khususnya orang berniaga lah, orang nego. Orang nak minta kita bayar hutang dia, kita ambil barang, mungkin berhutang, tiba-tiba pembeli dah ambil tak bayar lagi. Kita kata bukan tak sebayar, ni orang bohong ambil ni tak bayar lagi. Kita pun tak tukar orang ni supaya bayar cepat-cepat, supaya kita boleh bayar oleh atas ni. Nabi begitu juga. Dia nak jawab, tak ada jawapan. Dia nak tekan, nak arahkan Jibril, tak boleh. Sebab Nabi manusia, Jibril malaikat, dua alam yang berbeza. Dia tak boleh nak paksa Jibril mari-mari cepat-cepat lah. Aku nak tunggu jawapan kamu, tak boleh gitu. Dia bukan cara dia, sebab dia manusia. Qul innama ana basyarum mislukum. Dan Nabi tak ada kuasa untuk mengarahkan Jibril. Nabi hanya terima perintah dari Jibril, nak arah tak boleh. Sebab Jibril utusan Allah dari kalangan malaikat, Nabi Muhammad utusan Allah dari kalangan manusia. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala yang memilih dari kalangan malaikat, ada yang menjadi utusannya, dan dari kalangan manusia ada yang menjadi utusannya ataupun rasul. Baik, bila dah Nabi terasa berat sebab tunggu jawapan tak mari, wa qalal musyrikun, berkatalah orang-orang musyrik,
inna rabbahu wadda'ahu wa qalahu. Sesungguhnya Tuhan dia, Tuhan Muhammad tu telah lupakan dia, telah tinggalkan dia, telah tak cara ke dia. Itu yang turun ayat tu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan apabila turunnya Jibril, Nabi SAW jawab macam mana? Ya Jibril, ihtabasta anni, kamu dah tersekat daripada sampai kepadaku, hatta sa'adhanni, sehingga buruklah sangkaanku, washtaqtu ilaika, rindunya aku kepadamu. Rindunya aku kepadamu. Apa jawab Jibril? Jibril jawab, inni ilaika la asyuku, aku pun serupa juga, aku pun rindu pada kamu juga. Macam kita lah, kalau kita sayang kepada sahabat kita, kita pun rindu tu, ingat telefon, gana demo tanya khabar lama ni, kau rindu pada demo. Bukan kau tak ingat ke demo, kau pun sibuk. Tak apalah, kita sesama manusia boleh hello gimana, tak apalah. Nabi dengan Jibril bukan boleh main hello gitu. Dia sibuk, kita yang kurang sibuk, kita berhubung dengan dia lah, ataupun kita pergi ziarah rumah dia untuk menghilangkan rasa rindu tadi. Jibril kata, aku pun rindu kepadamu. Walakinni abdun ma'mur, tetapi aku hanyalah hamba yang diperintahkan. Idza bu'ithtu nazaltu, bila aku diperintah, diutuskan dengan suatu arahan, aku turunlah. Tapi wa idza hubistu, apabila aku dihalang, maka terhalanglah aku daripada turun. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ni, ataupun ayat 64 ni lah, ayat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kalau kita cuba ubah suai, kita cuba modify agama mengikut cita rasa kita, mungkin cita rasa kita tu dah lari jauh daripada tafsiran yang asal. Itu bahaya tu. Sebab tu perlu kepada manhaj ilmu, disiplin ilmu yang lurus, yang betul, yang sahih. Lebih lagi dalam memahami nas Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Nanti kita kona kot lain, sebab kita terasa bahawa hak ni tak cukup lagi. Dia berasa ada yang tertinggal sebab dia terlupa. Mustahil berlaku terlupa.
Allah Ta'ala tidak melupakan apa-apa yang menjadi kemaslahatan hambanya, sebab sudah dinyatakan ma farratna fil kitab min syai'. Tidaklah kami lupakan, tidaklah kami terleka daripada apa yang dalam kitab ni akan sesuatu. Semua ada dalam kitab. Kitab tu ada dua tafsiran, sama ada dalam Quran atau kitab dengan maksud Allahul Mahfuz. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidaklah kami lupakan dalam kitab ini akan sesuatu urusan. Semuanya telah dijelaskan. Semuanya telah dijelaskan. Kalau ada hak tak jelas, hak ada dah tapi cuma tidak lengkap, maka akan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kerja Nabi adalah untuk inna anzalna ilaikal kitaba litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada kamu kitab untuk engkau ya Muhammad jelaskan kepada manusia. Baik. Adapun kita manusia, kita lupa. Sama ada lupa berlaku dalam bentuk lupa jangka panjang, lupa jangka pendek. Orang tu telefon dah kemari kita gini, kita pun tak apa esok pagi esok tu dia telefon hari ni pula baru teringat pula dah. Itulah kita manusia. Mana kita ni hidup dalam keadaan setiap masa ni, every time ni kena ada adalah anyone, sesiapa yang kena remind kita, kena jadi reminder, tolong peringat. Tidak, kita tak ingat. Kadang-kadang kalau ada urusan apa, tolong peringat wayak kau tina esok ni gini-gini. Kalau terlupa tolong ingat, tolong wayak. Kadang kita terlupa. Itulah kita manusia. Dinamakan manusia itu manusia sebab sifat dia lupa. Sumiyal insanu insanan li'annahu nasiya. Orang Arab kata gitulah. Dinamakan manusia sebagai manusia sebab dia lupa. Dia lupa. Dulu kita dah baca dalam cerita Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Yusha' bin Nun mencari Khidir. Dia terlupa nak beritahu. Dia kata wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Tidaklah yang menjadikan aku lupa nak beritahu kamu kecuali syaitan. Lupa tadi dikaitkan dengan syaitan. Kita solat kadang-kadang tiba-tiba terlupa, 3 ke 4, 4 ke 3, tak ingat rakaat. Apa jadi gitu? Kita manusia ada kelemahan. Maka bila kita terlupa, kena ada orang lain ingatkan. Nabi sendiri pun dah mengaku, innama ana bashar, aku pun manusia juga, ansa kama tansawna, aku pun lupa sebagaimana kamu lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, bila aku lupa tolong ingatkan aku. Hadis ini dijadikan rujukan oleh ulama tentang soal sujud sahwi. Sujud sahwi. Adanya hukum yang dinamakan sujud sahwi dalam solat, sama ada terlebih, terkurang ataupun syak tentang bilangan rakaat. Sebab kita manusia lupa. Sebab tu dalam doa kita Allah Ta'ala ajar, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengambil kira kesalahan kami sekiranya kami buat dan akan kami lupa. Nasina, lupa. Bukan sengaja buat lupa, dia tak kira lupa. Lupa sesuatu yang kita memang terlupa, tak ingat. Contohnya orang lupa solat, kecuali memang sengaja ingat dah saja di mana solat. Man nasiya an salatin, man nama an salatin aw nasiha, sesiapa yang tidurlah ia daripada menunaikan solat, bukan sengaja untuk tidak solat. Kalau dah masuk waktu dia tak solat lagi, dia tidur dulu macam sengaja lah, tak tinggalkan solat. Sepatut solat dulu. Dah masuk waktu dah, masuk dah tu zuhur, rasa ngantuk tidur, sedar-sedar maghrib, dah tertinggal solat zuhur, solat asar. Tadi masa tidur tadi dah masuk waktu. Kecuali kalau dia benar-benar tidur sebelum masuk waktu. Dia tidur sebelum zuhur, sedar-sedar dah lepas asar. Itu dia bukan sengaja nak tinggal. Man nama an salatin, sesiapa yang tertidur daripada menunaikan solat, au nasiha, atau dia terlupa. Kadang-kadang terlupa, dah puasa ke semayang dah, tak solat lagi ni. Maka jawapannya fal yusalliha idza dzakara, hendaklah dia solat bila dia teringat balik daripada kelupaannya. Fala kaffarata laha illa dzalik, tidak ada
kafarah bagi kesalahan tinggal salat dengan sebab tidur dan terlupa, kecuali kena salat juga. Kena salat juga. Ada pun orang tinggal secara sengaja, tidak cukup qada, kali dengan qada, hak penting dia kena taubat. Sebab itu sengaja hak tidur terlupa tadi tidak dikira salah, sebab bukan atas kehendak dia. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Baik. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Bagaimana mungkin dia lupa sedangkan dialah Rabb. Dialah Rabb. Rabbus samawati wal ard. Dialah Tuhan bagi langit dan bumi. Kenapa tidak dikatakan ilahus samawati wal ard? Sebab perintah untuk beribadat kepada Allah bukan diletakkan kepada langit dan bumi, tapi kepada manusia dan jin. Perintah beribadat untuk manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bila ibadat, maka kalimah Tuhan yang digunakan dalam bahasa Arab adalah ilahun. Ilah. Rabb dengan maksud dialah khaliq, dialah pencipta, dialah mutasarrif, dialah sahib, dialah mudabbir. Dialah yang menguruskan, dialah mengendalikan, dialah empunya. Apa dia? Apa-apa yang di langit, yang di bumi, yang berada antara kedua-duanya. Maka dengan sebab itu fa'budhu, hendaklah kamu sembah dia, hendaklah kamu beribadat kepadanya dalam apa jua bentuk ibadat, hanya untuknya. Wastabir, dan bersungguh-sungguh untuk sabar dalam melakukan ibadat. Kenapa tak dikatakan wasbir? Lain. Bila masuk bab ibadat, sabar dalam bab ibadat lain dengan sabar atas kesusahan hidup di dunia. Kita sabar atas sakit, kita sakit, orang kata sabar. Sabar. Isbir ala ma asabak. Itu kan nasihat Luqmanul Hakim dalam surah Luqman. Wasbir ala ma asabak. Dia tak kata wastabir ala ma asabak. Tapi bila melibatkan ibadat, wastabir. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Taha, di akhir surah Taha, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Suruhlah keluarga kamu menunaikan salat dan mintalah mereka sungguh-sungguh bersabar. Maknanya istabir, sabar tu lebih lagi dalam urusan ibadah. Mana nilai sabar tu lebih kuat dalam ibadat berbanding sabar atas perkara lain yang berlaku dalam hidup kita. Mungkin kita ditipu, okey kita sabar. Orang kata huduh kita sabar. Apa lagi? Kita disakiti, kita difitnah, kita sabar. Kita diumpat, kita sabar. Tapi untuk salah lebih lagi kena sabar. Maka sebab tu dia mari dengan wastabir, tidak wasbir. Sebab kategori sabar ni banyak, ya, yang disebut dalam ayat akhir surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat 200 ayat akhir surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang beriman, sabarlah. Riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan, Nabi pesan kepada Abu Hurairah, aku mahu beri kepada kamu 5 perkara. 5 perkara nasihat tu. Pertama Nabi kata, ittaqil maharim takun a'badan nas. Hendaklah kamu pelihara diri daripada perkara yang haram, kamu dikira orang yang paling kuat beribadat. Maknanya bersabar boleh menjauhi perkara haram, memerlukan kesabaran yang lebih tinggi. Sebab itu nilai ibadah yang kuat, tinggalnya haram. Ibadat ni ada 2, tarkul muharramat dan fi'lul wajibat. Tinggal hak haram, buat hak wajib. Kita nak faham ibadat ni sembahyang, puasa, zakat, haji.
itu buat hal wajib, fi'lul wajibat. Tarkul muharramat, tinggalkan haram, ya, kerana Allah dikira ibadat juga. Jadi dua-dua tu perlu dilakukan dengan penuh sabar. Hal ta'lamu lahu samiyya, adakah kamu tahu bahawa baginya ada samiyya, ada setanding, ada yang sama dengan dia. Perkataan samiyya dah kita jumpai di awal surah Maryam apabila Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada Nabi Zakaria, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kami khabarkan kepada kamu dengan kelahiran seorang anak bernama Yahya yang kami tidak pernah jadikan sebelumnya ada yang setanding serupa dengan dia. Itulah orang pertama dinamakan Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Dalam ayat ni Allah Ta'ala tanya, hal ta'lamu lahu samiyya, adakah kamu tahu bagi Allah ada yang setanding yang sama dengan dia? Kata Ibnu Abbas, laisa ahadan yusamma ar-Rahman ghairuhu tabaraka wa ta'ala. Tidak ada sesiapa pun yang dinamakan dengan Ar-Rahman selain daripada dia, selain daripada Allah. Bahkan orang-orang musyrikin tidak berani untuk menggunakan nama Allah, Allah alif lam lam ha, untuk diletakkan kepada patung berhala mereka. Fa innal musyrikin lam yusammu as-sanam al-ilah, yakni Allah qat. Kaum musyrikin tidak pernah menamakan mana-mana patung berhala mereka dengan nama Tuhan seperti kalimah Allah. Tak boleh nak guna. Tak boleh nak guna. Dia akan timbul rasa gerung. Kalimah Allahu timbul rasa gerung. Mereka hanya kenal Allah sebagai Tuhan yang menciptakan semua makhluk yang menjadikan langit dan bumi. Jadi tidak ada sesiapa yang boleh menggunakan nama Allah ataupun nama-namanya yang lain sebanyak banyaklah 99 itu kita tahu. Ada lagi sebenarnya kita tak tahu. Wa yaqulul insan, ni masuk cerita lain. Wa yaqulul insan, manusia yang kafir berkata, adakah apabila aku sudah mati aku akan dihidupkan kembali. Ini satu syubhah. Syubhah ni timbul perkara yang meragukan, persoalan yang menimbulkan rasa keraguan ditimbulkan oleh kaum musyrikin tentang al-ba'ats, hari kebangkitan. Dia isu ni banyak disebut dalam Quran berulang kali. Persoalan hidup selepas mati. Kita semua akan mati. Adakah hidup selepas mati berlaku? Ia sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Bahkan telah kita bicara dalam kuliah-kuliah yang lepas, banyak contoh-contoh yang telah dibuktikan dalam kehidupan kita. Apabila Nabi Musa sendiri menyelesaikan kes seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang mati, diperintahkan untuk sembelih lembu. Sembelih lembu, ambil daging lembu, faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta. Lalu kami berkata, kamu ambil sebahagian daging lembu, pukul pada si mati, hidup molek-molek. Tapi hidup bukan hidup saya saja, hidup untuk beritahu siapa yang membunuhnya. Si mati itu raya, aku mati dibunuh, dia sendiri beritahu. Maka bila Bani Israel tengok hidup, maka Allah Ta'ala beritahu, kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan orang yang mati. Persoalan ini pernah ditimbulkan oleh Nabi Ibrahim bila Ibrahim minta, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhan, tunjukkan kepada aku bagaimana kamu menghidupkan orang yang mati. Lalu disuruh Nabi Ibrahim ambil 4 ekor burung. Burung itu disembelih siapa mati, cincang apa, lalu diletakkan sebahagian setiap bahagian badan yang telah dipotong tu di atas bukit. Summa da'uhunna, kemudian panggil lalu ya'tina kasa'ya. Bukan hak hidup, ni cerita hak mati dah ni. Bila Nabi Ibrahim panggil, wahai burung mari sini, maka datanglah ia dengan bersegera. Datang tu mana hidup lah, bukan mari hak mati-mati gitu. Takut semula. Tubuh badai, kepala badai, ekor, kaki apa, takut semula, hidup mari semula.
Jadi mereka menimbulkan syubhah, "Aidza ma mittu, adakah bila aku sudah mati nanti aku akan dihidupkan kembali?" Inilah perkara hak paling payah untuk Nabi nak betul. Hak pertama hak payah nak betul akidah syirik kepada akidah tauhid, itu payah. Sebab lama dah duk pegang amal dia semua patung ni. Lepas tu bila Nabi kata kita semua akan hidup selepas mati, datanglah seorang lelaki Al-Asi bin Wa'il bawa tulang kambing atau tulang unta, tulang binatang, bawa. Dia buat nganyi, dia kata, adakah Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan ni mudah ni? Tulang tak ada satu dah boleh buat apa dia. Lalu turunlah ayat, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Adakah manusia itu tidak lihat bahawa kami ciptakan dia asal dulu daripada nutfah, air benih, air mani. Sebab apa dia namakan nutfah? Sikit je, untuk membolehkan berlaku persenyawaan antara benih lelaki benih perempuan, tidak perlu banyak, sikit je. Kalau Allah Ta'ala izinkan sel benih lelaki bercantum, berlaku persenyawaan, maka jadilah manusia. Tiba-tiba bila jadi manusia khasim, lawai pula, menjadi penentang yang nyata. Wa daraba lana mathalan, mereka membuat untuk kami satu perumpamaan. Tadilah perumpamaan ini, boleh ke Tuhan kamu hidupkan orang mati ni? Tulang ni apa juga ada, kulit tak ada, kepala tak ada, tulang saja. Wa nasiya khalqah, dia lupa kejadian dia. Lalu dia berkata, qala man yuhyil 'idham wa hiya ramim, siapa yang boleh menghidupkan tulang padahal tulang tu sudah reput, sudah hancur? Maka jawapannya, qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah, katakanlah yang berkuasa menghidupkan kembali adalah Tuhan yang telah menjadikan benda ni pada peringkat awalnya. Kerana dialah allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran, dialah yang menjadikan daripada pokok yang hijau itu adanya api. Apa kaitan pokok hijau tu ada api? Ini kaitan bahawa kita akan hidup lepas mati. Asalnya bumi ni mati, bumi ni asalnya mati, tandus bumi, turunnya hujan, bumi ni segar, naik pokok kayu, naik rock, naik rupuk ke apa. Belakang rumah kita cakap nak tebah, boleh 3 bulan hujan, tebah letih dengan mesin tebah apa rupa orang lagi dah. Kita tak tanam pun, tapi dengan kuasa Allah bumi yang hidup tadi boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tapi kita lupa dalam pokok yang tumbuh tu ada api. Pokok tumbuh, kita tebal kayu, ambil gating apa kering, bakar dengan api, nyala. Rupanya dalam kayu tu ada api. Daripada bumi yang asalnya mati, hidup naiknya pokok tu kembali mati, rupanya ada api. Kita manusia pun sama, dalam badan kita ada api. Asalnya kita ni dulu tak ada. Allah Ta'ala jadikan kombinasi antara tanah dengan air, dipanggil tin. Huwallazi khalaqakum min tin, dialah Allah yang menciptakan kamu daripada tin. Ta ya nun, bukan tak ni buah tin pula. Wa tin wa zaitun tin. Tin maknanya mak dengan turab, air campur dengan tanah, ditiupkan roh. Dalam badan kita ni ada tulang, dalam badan kita ada gas. Kita makan nasi, kita dalam badan kita ni ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, ada. Sebab benda masuk dah. Maaf hamba sebut, waktu kalau kita buai besar, buai kecil, tak ada orang sedap, busuk berlaku. Sebab campur berlaku macam-macam gas. Karbon, hidrogen, oksigen, gas sulfur, gas nitro. Tak tahulah. Tapi sebut pelik-pelik nanti gas semua tu mungkin. Dalam perut kita ada gas asid hidroklorik yang menjadi sebab kepada berlaku pencernaan makanan. Tidak, makanan tak hacur. Tapi bahaya kalau lebih asid, jadi gastrik pula. Tapi Allah Ta'ala ciptakan begitu untuk menjadikan kita manusia ni fi ahsani taqwim. Tapi tiba satu masa kita akan mati. Pokok kayu tu banding dengan kita, kuat dia. Puluh-puluh tahun duduk tengah panas, tak mati dia. Cuba kita duduk 3 hari di jemur situ. Start pagi tu dia cacat depan tu. Esok buat pula, boleh seminggu berapa mati. Kita lemah, tapi pokok kayu di situ. Makna dia jangka hayat dia lebih lama. Tapi dalam dia ada api. Naran fa idza antum minhu tuqidun, tiba-tiba kamu dapat nyalakan daripada pokok kayu itu api yang kamu
gunakan. Sebab zaman dulu orang tak guna dapur gas. Orang masak apa dulu zaman dulu guna kayu api. Zaman dulu pun baru, jangan merasa. 30-40 tahun lepas lah ni orang guna minyak tanah, orang gas ni baru je. Ingat lagi zaman kecil-kecil dulu dia lagi rasa pengalaman. Masak atas dapur guna tupu guna kayu api. Kalau rubuh air kat bawah masak. Baik, kita sambung lagi kadilah banyak cerita lagi persoalan yang ditimbulkan sebab dia ada lanjutan daripada kisah tu sehinggalah apa yang akan manusia lalui di akhirat nanti. Khususnya kita nak bicara tentang perkataan jithiyah. Ada dua situ dalam ayat 68 dan 72 tu jithiyah. Ini gambaran-gambaran yang sangat menggerunkan, menimbulkan rasa ngeri dalam hati kita. InsyaAllah dengan keizinan Allah kita sambung lagi minggu depan. InsyaAllah minggu depan. Ada soalan? Tak ada soalan. Kemarin aku Kuala Lumpur, kemarin jumpa sains-sains di PICC Putrajaya, kita buat majlis hari raya. Jadi ramai sains-sains daripada luar Kelantan. Jadi balik hari ni pun nak kecak Kelantan pun jadi banyak kecak luar juga. Jadi terikut-ikut aku hari. Pergi sekolah pun gitu juga. Kata bukan apa sebab sebenarnya bahasa ni mudah, jangan nak ubah gitu dah. Tapi kadang-kadang style kita ni gitulah. Dia cepat boleh ubah. Kita terpengaruh dengan saya. Jadi kita kena change bahasa. Jumpa saya macam ni, okey cek asal ni. Jumpa saya Kedah, kecek Kedah. Jumpa orang Perak, Johor, cakap bahasa Malaysia lah. Tapi ada setengah orang tu gimana-mana, orang Kelantan dia gitu ya. Tapi kita kena meraihkan. Setengah masjid Amagi kita tahu ada ahli Jumaah tu orang daripada luar. Ada setengah daripada Selangor, ada daripada Penang. So kita tak boleh guna Kelantan 100%. Kita kena campur-campur lah. Tapi standardnya bila kita tahu ada rakaman dibuat pula, kita nak share dengan sains-sains. Kemarin pun ada sains daripada Pahang duduk kerja di Pahang. Dia bawa anak dia kata ni kawan lama abah, duduk sebilik dulu belajar politik Islam. Ada kuliah-kuliah dalam YouTube, dia beritahu anak dia. Jadi kalau kita guna bahasa Kelantan, tanya anak dia, ustaz ni aku dengar tak faham juga. Jadi kita faham lah sebab ada rakan-rakan yang lama masih follow kita daripada jauh. Tak ada soalan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.